Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak, bersyukur lagi kita berjumpa hari ini. Okey, kita berjumpa lagi hari ini dan alhamdulillah Allah masih lagi memberikan kita kesempatan untuk terus menimba ilmu. Alhamdulillah. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, untuk memulakan kelas kita hari ini, pagi ini, kita muliakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik anak-anak sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesihatan, yang mana pada hari ini kita memang memerlukan kesihatan berpanjangan kerana Allah telah menguji dunia kita dengan tenteranya COVID, tenteranya coronavirus. Okey, baik, semoga Allah menjauhkan kita daripada segala wabak. Semoga Allah memberikan terus kesihatan kepada kita dan kesempatan kepada kita untuk terus menimba ilmu, insya-Allah. Kenapa? Kerana dengan ilmu, ianya akan memberikan kita peluang yang berbeza dengan orang yang tidak berilmu. Dan selain itu, ilmu merupakan perkara pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW menerusi wahyu yang pertama surah Al-Alaq, iaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Okey. Baik, bacalah ialah menimba ilmu. Okey, anak-anak semua. Jadi kita teruskan dengan tajuk kita hari ini, iaitu kepimpinan Rasulullah SAW. Anak-anak semua, ini adalah tajuk ulang kaji anak-anak. Tajuk ulang kaji yang mana anak-anak boleh buka muka surat 167 hingga 174 dalam konteks. Okey, tajuk ulang kaji. Terus tengok pada peta. Okey. Peta ada beberapa warna di sana. Okey. Warna yang agak gelap perluasan. Okey. Perluasan kawasan di bawah Nabi Muhammad SAW. Yang warna cerah sikit kawasan di mana zaman Khalifah dan warna paling cerah perluasan kawasan semasa zaman Khalifah Umayyah. Okey. Baik. Pemerintahan kerajaan Islam yang pertama di dunia bermula di Madinah. Ingat, pemerintahan kerajaan Islam yang pertama bermula di Madinah. Yang mula-mula dipanggil sebagai kerajaan adalah di Madinah, kerajaan Islam. Okay? Rasulullah SAW telah membina asas negara Islam Madinah yang kuat dengan cara pertama membina masjid. Yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Okey, yang ketiga, menggubal piagam Madinah, dan yang keempat, membina pusat perniagaan. Ini adalah 4 cara Rasulullah SAW memperkukuhkan kerajaan Madinah, memperkuatkan kerajaan Islam Madinah. Okey, baik. Seterusnya, ibadah. Okey, dari segi ibadah dijadikan pengikat hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan Rasulullah SAW dapat dilihat apabila baginda menjadi imam pada setiap solat fardu kecuali ketika baginda sakit. Okey? Dan bila baginda sakit, yang menggantikan jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Baik, yang kedua, Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai syiar Islam. Okey, tempat tumpuan masyarakat untuk beribadat, menuntut ilmu dan menyelesaikan sebarang masalah. Masjid tidak berfungsi hanya tempat solat, namun dia bermacam-macam. Kerana dalam tu beribadat yang lain, zikir boleh, menuntut ilmu kelas pun boleh. Okey, untuk belajar pun boleh, dan menyelesaikan sebarang masalah untuk bermusyawarah maksudnya. Okey, itu peranan masjid ketika itu, luas. Okey, jadi sekarang ni kalau kita lihat di kampung, masjid, kemudian di sekelilingnya ada juga tempat futsal. Itu pun bagus sebenarnya itu. Okey, supaya orang bila waktu solat pergi solat, berhenti bermain pergi solat.
Jadi kita akan menjadi orang yang mengutamakan solat. Bagus sebenarnya. Konsep tu bagus. Okey. Seterusnya yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan solat fardu kerana hubungan dengan akidah yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Solat fardu adalah solat paling utama kita, solat wajib kita. Solat fardu. Okey. Dengan menunaikan solat fardu, insya-Allah Allah akan melihat kita. Allah akan jaga kita. Allah akan sayang kita. Solat fardu. Solat sunat bagus sebab solat sunat ini menampung kefarduan. Okey. Baik. Seterusnya yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah menunaikan solat fardu dan qiyamul lail. Solat sunat dan qiyamul lail di rumah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Sangat istiqamah. Okay, berterusan menunaikan solat fardu dan qiyamul lail di rumah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan yang terakhir sekali dalam ibadah Rasulullah, kesempurnaan akidah dan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, tiada lain. Yang paling sempurna adalah akidah dan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betullah kita contohi dia. Okey. Ini yang terakhir sekali. Minta maaf tak nampak tadi. Okey. Seterusnya kita tengok bagaimana Rasulullah dalam hal kemasyarakatan. Okey. Dalam hal kemasyarakatan, ukhuwah teras kesatuan umat. Ukhuwah, silaturahim maksudnya. Okey. Baik. Persaudaraan sesama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dalam ikatan Islam. Orang Muhajirin, orang Ansar dipersaudarakan dengan ikatan Islam. Siapa Muhajirin, siapa Ansar? Orang Muhajirin adalah orang Islam Mekah yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, itu dipanggil Muhajirin. Siapa orang Ansar? Orang Ansar adalah orang tempatan Madinah, iaitu kaum Aus dan Khazraj yang memeluk Islam. Mereka ini dipanggil Ansar. Okey. Setiap orang Ansar mengambil seorang Muhajirin sebagai saudaranya serta berjanji akan membantunya. Tengok bagaimana Rasulullah mempersaudarakan mereka. Okey. Orang Ansar ambil Muhajirin yang lain sebagai saudara dan berjanji untuk membantunya. Okay. Orang Ansar memberikan bantuan seperti tempat tinggal dan harta. Okay. Baik, sebagai contoh Abdul Rahman bin Auf. Saya rasa semua orang kenal Abdul Rahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang sangat murah rezekinya. Ibarat rezeki Abdul Rahman bin Auf ni ialah ibarat rezekinya kalau dibuka batu jumpa emas. Maksudnya sangat murah rezekinya tu. Bila dia berniaga, insya-Allah akan untung. Berkata murahnya rezeki dia, rezeki Abdul Rahman bin Auf. Okey, Abdul Rahman bin Auf. Baik, ceritanya semasa sampai di Madinah, sama juga seperti mana orang Muhajirin yang lain, Abdul Rahman bin Auf telah diberikan dengan telah menjadi saudara kepada seorang Ansar. Dan seorang Ansar itu perkara pertama yang ditanya ialah di mana tempat berniaga. Okey. Dan kemudian dia meminjam wang daripada Ansar tersebut. Namun Ansar tersebut berjanji untuk memberi duit sahaja, memberi sahaja, tak payah pinjam. Namun sebagai seorang peniaga, dia pinjam daripada Ansar tersebut. Hebatnya Abdul Rahman bin Auf, dan malah dalam beberapa bulan saja dia berjaya menguasai perniagaan di Madinah, mengalahkan Yahudi di Madinah ketika itu. Itu Abdul Rahman bin Auf. Okey. Baik. Ada juga Ansar yang lain memberi bantuan rumah, okey, tempat tinggal dan harta kepada para sahabat, para Muhajirin daripada Mekah. Seterusnya, jaminan keselamatan kaum bukan Islam. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan musyrikin yang tinggal di Madinah. Okey, ada perjanjian dia dengan orang musyrikin dan kaum Yahudi di Madinah. Mereka perlu bersama-sama menjaga keselamatan dan keamanan bagi Madinah. Itu perjanjian mereka, dan mereka akan jadi orang yang dapat tinggal di Madinah dengan baik kalau mereka ikut perjanjian tersebut. Okey, seterusnya hak kemasyarakatan dan kebajikan mereka dijaga
dan tidak akan diceroboh. Tidak ada orang Islam yang akan mengganggu mereka dari segi kebajikan mereka dan hak mereka, tak akan diganggu. Nak berniaga lah. Okay? Nak pergi sembahyang cakap orang sembahyang lah. Tak ada orang Islam akan ganggu mereka. Sebab orang Islam tak akan mengganggu peristiwa, tak akan mengganggu orang yang bukan Islam untuk beribadat dan mengadakan perkara-perkara yang lain. Itu Islam. Okay? Itu perkara yang kedua berkaitan dengan kemasyarakatan, bagaimana Rasulullah memimpin di Madinah. Seterusnya yang ketiga, dalam segi politik. Okay? Rasulullah SAW memacu kestabilan negara. Dari bagaimana? Okay? Menggunakan daripada hubungan dalaman. Kita tengok dalam hubungan dalaman. Rasulullah SAW menggubal piagam Madinah, iaitu perlembagaan negara Madinah secara bertulis. Secara bertulis. Itu adalah piagam perlembagaan pertama Islam yang bertulis. Dinamakan sebagai Piagam Madinah. Okay? Piagam ini dibina atas dasar tanggungjawab dan keadilan untuk memastikan hak setiap individu yang mematuhi piagam ini terpelihara. Okay? Rasulullah SAW mengamalkan konsep syura dalam pemerintahannya, bermesyuarat maksudnya syura. Okay? Baginda sentiasa berbincang dengan para sahabat, meminta panduan dan menetapkan keputusan secara bersama. Okay? Itu cara Rasulullah SAW. Yang kedua, dari segi hubungan luaran pula. Rasulullah SAW mengadakan rundingan dengan sebanyak mungkin kabilah Arab di sekitar Madinah. Okay? Rasulullah berjumpa dengan semua kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah. Kabilah maksudnya kumpulan-kumpulan Arab. Okay? Di sekitar Madinah. Rasulullah SAW mengikat perjanjian persahabatan dengan mereka, atau sekurang-kurangnya perjanjian berkecuali supaya mereka tidak akan menyokong atau berperang untuk mana-mana pihak. Okay? Rasulullah tak nak kalau ada yang menyerang Madinah satu hari kelak, mereka ini menyokong orang menyerang Madinah. Jadi Rasulullah tak nak. Jadi sekurang-kurangnya ada yang nak berkecuali, tidak akan menyerang kita, malah kalau boleh jadi bersahabat. Gitu. Okay? Yang ketiga, Rasulullah SAW sangat patuh kepada syarat-syarat perjanjian tersebut. Okay? Rasulullah memang sangat menepati janji. Okay? Seterusnya yang keempat, Rasulullah SAW akan mengutus surat kepada kerajaan luar di sekitar Madinah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kerajaan Parsi, okay, kerajaan Rom Timur iaitu Byzantine, okay, dan kaisar-kaisar lah. Rasulullah akan mengutus surat menyuruh utusan-utusan Islam berjumpa dengan kaisar-kaisar, raja-raja mereka ni untuk membawa mereka supaya memeluk Islam. Jika tidak nak, jika tak mahu memeluk Islam, tidak apa, jadilah sahabat. Okey? Jadi Islam tidak akan memutuskan untuk berperang, tidak. Okey, anak-anak semua, itu dia. Baik, seterusnya dari segi hal ketenteraan. Okey, dari segi ketenteraan pula, Rasulullah menjulang maruah negara agama untuk mempertahankan nyawa. Okey, maksudnya agama tu akan dijulang, ditinggi-tinggi dan untuk mempertahankan nyawa-nyawa. Okey. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Awam. Dari segi awam, okey, Rasulullah mengutamakan perdamaian berbanding peperangan. Maksudnya di sinilah, walaupun kita perang, kalau ada yang mengangkat bendera putih untuk berdamai, maka berdamai. Berdamai. Okey. Dia mengutamakan nyawa. Dia gitu. Okey. Yang kedua, menubuhkan pasukan peronda untuk mendapat maklumat musuh. Itu Rasulullah. Dia akan hantar perisik-perisik untuk melihat dan memantau maklumat musuh. Okey. Baik, sebentar. Okey, kita sambung. Baik. Selain itu, Rasulullah SAW memperkuatkan umat Islam dengan ilmu dan kemahiran ketenteraan. Okey, semua orang Islam akan diperkuatkan dengan ilmu ketenteraan. Okey, dan kemahiran ketenteraan. Semua akan berlatih menjadi tentera ketika itu. Okey.
Dan semuanya bekerja menjadi tentera dengan iman. Tidak ada gaji time tu anak-anak. Tidak ada gaji. Orang awam ketika itu. Hebat. Okay. Dan seterusnya, Rasulullah mengetuai hampir semua peperangan dengan kemahiran yang tinggi dan meminimumkan kehilangan nyawa dan harta. Itu zaman Rasulullah. Okay. Kalau kita dengar peperangan antara orang Islam dengan bukan Islam, harta pula. Kehilangan nyawa itu sangat sedikit, belah orang Islam, sangat sedikit. Okey, berbanding dengan orang bukan Islam, ramai meninggal. Yang mati dalam peperangan. Yang syahid Islam pula tidak ramai. Okey. Baik. Seperti mana dalam perang Badar contohnya. Okey, 300 orang Islam menentang 1000 orang kafir musyrik di Mekah. Okey, itu peperangan 300 lawan 1000 dan dimenangi oleh 300 orang Islam. Lagi dahsyat. Okey, begitu. Namun orang Islam yang syahid tidak ramai. Okey, tidak ramai. Seterusnya, yang terakhir, mengamalkan peperangan yang beretika seperti tidak membunuh orang awam. Okey, Rasulullah tidak akan membunuh orang awam. Tidak akan membunuh orang awam. Tidak. Okey, Rasulullah tidak akan membunuh perempuan, wanita-wanita. Rasulullah tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan membunuh orang tua, tidak akan memusnahkan tanaman, tidak akan memusnahkan rumah ibadat, tidak akan memusnahkan dan membunuh orang yang lari ke rumah ibadat, dan tidak akan membunuh orang yang menyerah. Menyerah kalah, tidak akan. Itu cara peperangan Rasulullah SAW. Seterusnya, strategi peperangan Rasulullah. Rasulullah mempelbagaikan strategi peperangan untuk mengelirukan musuh. Okey, kemudian bergerak secara rahsia dan pantas sehingga tidak memberi peluang kepada musuh untuk menyerang balas dan akhirnya musuh menyerah dan melarikan diri. Okey, seterusnya Rasulullah akan melancarkan serangan psikologi untuk melemahkan semangat musuh dan dapat mengelakkan pertumpahan darah. Okey, dan juga Rasulullah tidak akan panik walaupun berada dalam situasi genting, malah terus bangkit menyusun strategi yang baru. Itu Rasulullah SAW. Okey, kita contohilah cara Rasulullah SAW dan jangan panik walau apapun yang berlaku. Okey, baik. Seterusnya, iktibar. Apa yang kita dapat daripada pelajaran kita hari ini? Okey, yang kita dapat daripada pelajaran kita hari ini, yang pertama dari segi ibadah. Okey, baik, kita hendaklah mengajak anggota keluarga dan rakan bersama-sama untuk memuliakan, membudayakan ibadah dalam kehidupan kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah adalah satu cara kita menunjukkan kepada Allah, memperlihatkan kepada Allah ketaatan kita kepada Allah. Okey. Yang kedua, mengimarahkan masjid dengan menyertai aktiviti masjid seperti solat berjemaah dan majlis ilmu. Kita imarahkan masjid. Datanglah ke masjid. Datanglah kalau ke surau, ke kampung tu, datanglah. Okey, kita jauh ni, jauh dah ni. Datang. Okey. Seterusnya, dari segi kemasyarakatan pula, okey, pertama, kita hendaklah menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan seperti gotong royong dan keduri kendara. Pergilah bantu-bantu. Kalau ada orang ziarah kubur ke apa, pergilah. Okey, begitu saja. Baik. Seterusnya, memelihara hubungan baik dan bantu-membantu sesama rakan tanpa mengira kaum dan agama. Bantu-bantulah. Walau apa pun agama, walaupun kaum kawan-kawan kita, bantu mereka kalau perlukan bantuan. Yang seterusnya, okey, melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat seperti koperasi sekolah dan keusahawanan kecil. Okey. Seterusnya, dari segi politik pula, kita mesti berdisiplin mematuhi peraturan yang ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Seterusnya, yang kedua, kita menyumbangkan idea untuk pembangunan kelab ataupun persatuan yang disertai.
Okey, kalau di sekolah bagilah idea yang duduk aja dalam kelab. Kemudian tidak bersubahat dengan pelakuan jahat yang boleh memudaratkan diri, masyarakat, agama dan negara. Okey, kalau nampak kemaksiatan kita laporkan. Jangan bersubahat. Okey, jangan sesekali bersubahat. Seterusnya dari segi ketenteraan pula, okey, kita dalam menanam sifat cintakan negara dan patriotisme dalam diri serta sanggup berkorban demi agama, negara dan bangsa. Okey, korban agama dan negara. Okey, kemudian menjaga kekuatan fizikal dan mental dengan menyertai aktiviti sukan dan co-curriculum. Dan seterusnya yang terakhir, menyertai dan menggerakkan badan untuk beruniform. Okey, balik sekolah nanti kita akan beruniform, insya-Allah. Berkawat kita. Kawat tu penting tau. Dengan kawat kita akan jadi orang yang berdisiplin. Lagipun kawat itu pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab dalam peperangan semuanya ada kawat. Okey. Setiap gerakan kita yang ikut arahan itulah kawat. Solat contohnya itu pun kawat. Okey. Allahu akbar, kita pun akan takbir. Okey. Allahu akbar, kita pun rukuk. Sami'allahu liman hamidah, kita pun i'tidal. Begitulah. Okey. Alhamdulillah anak-anak, sampai di sini saja. Semoga Allah memudahkan segala urusan kamu semua dan semoga kamu semua menjadi anak-anak yang cemerlang di dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.